بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang terakhir hari itu adalah hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ruha idha qubit ittaba'ahu al-basar فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه رواه مسلم. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah wa qad syaqqa basaruhu dan telah pun meninggal Abu Salamah wa qad syaqqa basaruhu maka matanya melihat terbuka dan Nabi pun memejamkan matanya summa mata mayat summa qala inna ruha idza qubit sesungguhnya ruh itu apabila dia ditarik ittaba'ahu al-basar mata akan mengikut fadajja an-nasu min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum seorang pun menangis dan sebagainya fadajja an-nasu min ahlihi faqal Nabi pun bagi peringatan la tad'u ala anfusikum illa bi khairin jangan kamu mendoakan kecelakaan ataupun jangan mendoakan sesuatu yang tidak elok la tad'u ala jangan doa sesuatu yang tak elok ala anfusikum atas diri kamu illa bi khairin melainkan yang baik-baik saja fa innal malaikata kerana sesungguhnya malaikat tu'minu ala ma taqulun malaikat mengaminkan atas apa yang kamu ucapkan. Maka sunnah adalah apabila adanya kematian ataupun apabila seorang itu telah pun meninggal jika sekiranya matanya terbuka maka sunnahnya menutupnya. Menutup mata mayat yang terbuka itu sunnah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menutup mata Abu Salamah. Jawazun nazar ila wajhil mayyit harusnya untuk melihat ke wajah mayat. Harus untuk melihat ke wajah mayat. Dan juga kematian telah pun kita sebut sebelum ini kematian itu apabila ruh terpisah daripada badan. Kita sebut dalam ilmu perubatan dahulu apabila dikatakan yang mati itu apabila jantungnya dah tak bergerak. Tapi kemudian dikira mati itu apabila otaknya tidak berfungsi lagi dah. Maksudnya mati otak. Kalau jantung stop pada kebiasaannya matilah. So bila jantung stop orang buat CPR. CPR tiba-tiba hidup balik. Kalau dia hidup balik, hiduplah. Orang kata mati hidup semula. Wallahualam. Kalau sekiranya dibuat CPR dan dia hidup, maksudnya rezekinya ada lagi lah. Kerana manusia ni bila mati, rezekinya telah tamat. Telah habis rezekinya, maka matilah dia. Sekiranya dia mati, kemudian dibuat CPR, kemudian jantungnya balik berdegup, kemudian dia hidup semula, bermakna dia masih hidup lah. Tidak semestinya jantung stop
bermakna mati. Tak semestinya jantung berhenti bermakna mati. So, apabila dulu kemungkinan ilmu perubatan ataupun waktu zaman sebelum ini, apabila jantung stop saja, mungkin orang tak buat CPR. Tapi kebelakangan maka ilmu CPR diajar oleh banyak tempat dan banyak orang, terutama di hospital. So kalau sekiranya jantung terhenti, sebelum bermakna dia mati lagi, so mereka buat CPR. Apabila buat CPR, kemudian hidup, ataupun dia guna elektrik tu, mesin tu. Maka bila dia gebuk kat dia punya dada tu, maka bila elektrik kena jantung, sebab jantung ni dia ada sistem elektrik juga. So bila elektrik tu bagi dan jantung tu mula berdegup, sebab ada elektrik, jantung tu hidup balik. So maksudnya masih hidup lagi lah. So tak semestinya jantung berhenti maksudnya mati. Tapi kalau otaknya mati, dikira mati walau jantung berdegup. Kalau otak mati, maka dikira mati. Otak mati ni maksudnya sebab kita punya sistem Allah Ta'ala jadikan semua dikawal oleh otak. Apabila otak mati, maka sebenarnya dia dah mati dah. Sebab apabila otak mati, maka semua sistem tu dah tak berfungsi lagi dah. Sebab apabila kita belajar sains dah, apabila semua organ-organ kita ni akan pergi kepada otak. So otak akan berfungsi menterjemahkan impuls yang dihantar ke otak tu dan dipatah balik ke organ tak. So apabila otak kita mati, maka semua sistem ataupun yang bawah-bawah pun kira mati jugalah. Apabila orang mati otak, maka di hospital pada kebiasaannya dia akan panggil neuro. So doktor neuro dia akan cek. So cek mata dan sebagainya. Tak ada apa tindak balas dan sebagainya. So neuro kata dia dah mati. Tak sekadar satu orang neuro, dipanggil neuro yang kedua pula untuk mengkonfirmkan betul tak mati. So apabila doktor neuro yang kedua pula mengesahkan juga telah mati, maka dikira mati walau mesin pernafasan masih dipasang. Walau mesin pernafasan masih dipasang. Kerana etika perubatan tidak membenarkan memberhentikan ventilator. Itu mesin pernafasan tu. So kita di Malaysia, apa-apa pun mesin tu tidak akan dimatikan. Melainkan kalau sekiranya otak dia dah dikonfirmkan oleh dua orang neuro dah mati, dan barulah dia akan cakap kepada family members, ni otaknya dah mati dah. So kalau ikut perubatannya, meninggal dah. So boleh tak kita nak minta keluarga buat keputusan lah untuk kita stopkan mesin pernafasan? So kalau keluarga bincang, tak mau stop, tak boleh terima hakikat. So hospital tak stop lagi lah. So dia nampak lah, tu dia pun jantung masih gerak lagi tu, takkan mati. Sedangkan dah mati dah. So apabila doktor kata otaknya dah mati, maka tak payahlah kita teruskan mesin tu. Mesin tu boleh bagi apa orang kata consent untuk di stopkan lah. So zaman sekarang hatta Majma' Fiqh Islam pun semua berdasarkan apa yang maklumat yang diberikan oleh ilmu perubatan. So yang dikatakan mati itu adalah sekiranya otaknya mati. So bila otaknya mati, maka dikira mati. Kemudian la tad'u ala anfusikum. Jangan kamu doa atas diri kamu melainkan yang baik-baik saja. Maka ni juga adalah sunnah. Apabila kita ni nak berdoa, maka tak elok untuk doa yang tidak baik. Terutamanya waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu mustajab. Maka bila waktu-waktu mustajab ni, hati-hati. Jangan doa sesuatu yang buruk atas diri sendiri. Islam tidak bagi ataupun tidak menganjurkan untuk kita doa keburukan atas diri. Tak.
Apa-apa pun Nabi SAW mengajar hak doa baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan ucap satu benda yang tak elok. Kerana dibimbangi apa yang Nabi sebut tadi dalam hadis ni, fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu tu'minu ala ma taqulun, mendoakan apa yang kamu ucapkan. Maka apabila kita ucapkan sesuatu yang buruk, kena pula tempat di mana malaikat aminkan, maka kena hak tak elok hak kat kita. So apabila kita menziarahi orang sakit, jangan cakap benda tak elok, Nabi tak bagi. Doa hak yang baik-baik. Apabila menziarahi kematian pun sama juga, jangan cakap benda tak elok. Doa ataupun ucapan yang tak elok, jangan. Kerana setiap ucapan itu juga doa. So bila kita pergi kematian ataupun melawat orang sakit, sebut yang baik-baik. Mudah-mudahan hak yang baik-baik itu diaminkan oleh malaikat, dapatlah hak kebaikan. Jangan doa hak kematian. Nabi tak bagi kita doa kematian, telah lalu kan hadis tu. La yatamanna ahadukumul maut. Jangan salah seorang kamu bercita-cita nak mati. Kalau terpaksa untuk dia doa, kalau dah tak tahan sangat, maka Nabi ajar doa yang terbaik. Ya Allah, kalau sekiranya kehidupan ini baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk waktu kini dan waktu yang akan datang, maka kau takdirkanlah aku hidup. Dan sekiranya dengan ilmu engkau mengetahui bahawasanya kematian adalah yang baik untukku. Kerana Allah Ta'ala saja yang tahu hak yang baik yang buruk hak kat kita ni. So bila kita sandarkan kepada ilmu Allah, itu adab. Wahai Tuhan, jika sekiranya kematian itu baik untukku. Apa maksud baik untuk kita? Maksudnya dengan kematian itu lebih baik daripada dikekalkan hidup. Kalau kekal hidup dalam keadaan kita pun dalam keadaan teruk, ataupun kita juga dalam keadaan yang tidak taat kepada perintah Allah, tak elok juga. So kalau sekiranya kematian itu baik untuk kita, untuk dunia ini dan untuk yang masa akan datang dan untuk agama, maka engkau takdirkanlah aku mati. Itu doa yang Nabi ajar. Kalau sekiranya terpaksa dah tak tahan dah nak menanggung kesakitan itu, bagi itu cara doanya. Kerana doa itu berbeza dengan ya Allah matikanlah aku. Beza. Wah itu elok matilah aku ni. Ya, tak. Kerana doa itu kita serah kepada ilmu Allah. Jika hidup baik, nak hidup. Jika sekiranya kematian itulah lebih baik daripada hak hidupnya, hak matilah. Dan itu bermakna tidak kita putus asa. Itu tidak putus asa. Sebab kita bukan nak mati, tapi kita dengan bahasa ataupun adab yang Nabi ajar kepada kita, maka doa yang kita mohon kepada Allah, kalau sekiranya baik di dalam ilmu Allah terhadap kita ni, waktu dunia dan waktu akhirat besok, maka matikanlah atau hidupkan atau matikan. Dalil juga menunjukkan bahawasanya para malaikat mendoakan manusia. Para malaikat mendoakan manusia, terutamanya orang beriman. Para malaikat mendoakan orang beriman dan sebagainya. Kemudian doa yang disebut dalam hadis, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu, telah pun kita lalu dalam bab hadis ni. Hadis sebelum adalah Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum, hadis dhaif. Banyaknya dalam hadis-hadis adalah suruhan untuk doa, bukan suruhan untuk membaca Quran. Walaupun macam telah kita nyatakan, di sana ada pandangan ulama yang menyatakan elok baca Yasin, sehingga mereka menyatakan bahawasanya kalau dibacakan Yasin memudahkan mayat, memudahkan orang nak mati itu, meringankan, khafif. Tapi tak ada dalil yang kuat, hanya disebut oleh para ulama lah. Hadis tentang Yasin tak ada yang sahih. Hadis tentang Yasin tidak ada yang sahih. Maka yang sahih, yang lebih yakin adalah doa. Doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ataupun hak yang doa ni, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah ampunkanlah kepada Abu Salamah. Sebutlah nama siapa saja. Allahumma ighfir li Abi Muhammad ke apakah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Kita minta Allah Ta'ala angkat dia punya darjat dia.
Kemudian kita minta Allah Ta'ala luaskan kuburnya. Wafsah lahu fi qabrih. Dan terangkanlah kuburnya. Wakhluhu fi aqibih. Dan minta kepada Allah supaya hak yang ditinggalkan daripada keluarganya dan sebagainya itu baik. So itu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ketika mana menziarahi mayat Abu Salamah radhiyallahu anhu. Berikutnya hadis yang ke-440, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwfi sujjiya bi burdi hibarah, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfi, ketika mana dia meninggal, sujji bi burdin hibarah, ditutupkan. Suji ay bermakna ghutti, ditutup mayatnya. Biburdin hibarah atau biburd, burd maksudnya kain, kisah. Lahu a'lam, jama'hu abrad wa burudin. Ada a'lam, ada corak. Burd tu burdah. Kalau kita pakai burdah tu kain lah. Kalau kita pakai kain atas bahu tu burdah lah, kain. Ada a'lam. Hibarah, hibarah maksudnya thawbun min qutun, pakaian daripada cotton atau katan. Mukhattatun yasna'u bil Yaman, bergaris. Mukhattat, bergaris yang dibuat di Yaman. Yuqalu burdun hibar atau burdun habir. Wa burdun hibarah على الوصف والإضافة والجمع حبر وحبرات. Jadi hadis ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi wafat, maka ditutupkan jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suji bi burdin hibarah. Maka istihbab adalah mustahab, anjuran untuk menutup jasad mayat keseluruhannya. So kenapa orang mati kita tutup seluruh badan? Hadis. Datang hadis apabila Nabi SAW, kata Aisyah, Nabi SAW apabila dia meninggal, maka ditutupkan kain ke jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah ataupun mustahab untuk kita menutup jasad mayat keseluruhannya, fahuwa afdalu min baqaihi maksyuful wajh. Dan itu adalah yang terbaiknya daripada dibiarkan mayat itu ternganga atau terlangah, tak ditutup dengan kain. Wal atraf, fal insan ba'da wafatihi auratun yustahabbu muwaratuha qabla ad-dafn bit tasjiyah bima yakhfi sawataha. Qala Allah Ta'ala hikayatan Ibn Abdan. Maka sunnah ditutupkan mayat itu dengan kain hibarah, kain yang bercorak, kain lahu a'lam mukhattat, ada garis-garis. Kalau type dalam Google, sebab kain ni kan Yaman ni, orang Yaman selalu pakai. Type dalam Google tu apa nama, burd hibarah. So dia keluar satu kain yang bergaris-garis tu, gelap, hitam. Baradal, hampa boleh type baradal hibarah, ha ba ra ta marbuta, hibarah. So kain jal-jalu tu. Orang Melayu dia pakai macam batik tu kan, kain tu. Orang Melayu dia kain yang ada corak batik macam Jawa tu kan. Kalau kain tu memang nampak mayat. Apa-apa saja kain yang ada corak a'lam mukhattat, yang ada garis-garis. قال النووي إن هذه التسجية مجمع عليها
Tazjiyah, menutup mayat ini mujma'un alaih, ulama ijma'. Mujma'un alaih. Wa hikmatu zalika siyanatul mayyit 'anil inkishaf. Antara hikmahnya untuk melindungi mayat itu daripada telangah lah. Tutup. Wa satru suratahul mutaghayyirah. Dan tujuannya adalah kita nak menutup sifat hak orang yang mati yang telah berubah bentuk. Orang mati ni nampak pucat. Nampak, yelah bila orang mati kan. So dia berbeza lah daripada orang yang hidup. So muka pun putih ataupun pucat. Dah muka dia berubah. Mutaghayyirah. Ada perubahan. Biwafatihi adil a'yun. Maka ditutup kain itu supaya kita tak tengok lah. Maksud tak tengok tu maksud tak biar langgar terbuka op itulah. Maka sunnahnya tutup. Tapi boleh tak nak tengok? Boleh, tak ada masalah. Datang family members kan, keluarga nak buka sikit tengok, nak cium ke apa, kemudian datang hadis yang akan datang. So kemudian tutup balik. So supaya kita tutup in case kalau ada aib ke, kalau ada, yelah bila orang mati ni tak semua orang juga rasa selesa nak tengok. So elok tutup. Itu sunnah. Muttafaqun alaihi al-Bukhari wa Muslim. Hak ni bukan kapan ya. Hak ni bukan kapan. Hak ni apabila mati tu. Sebelum mandi dan sebagainya, sebelum kita nak uruskan berikutnya, so kita tutup dengan kain tu dulu. So tak putih, biar dia berkala. Biar dia tak nampak belah dalam lah. Boleh. Apa-apa saja. Kain plekat ke apa ke yang bergaris-garis ke, tak kira lah. Yang penting, kenapa? Wallahualam, kenapa hikmahnya mesti bercorak? Supaya tak nampak lah. Supaya tak nampak terus direct nampak. Kerana nasabkan bila kita orang dah disiapkan, dah mandi ke semua. Kerana bila tutup putih pun nampak juga dia kan. So tutup dulu sebelum kita mandi dan sebagainya. So tutup dengan kain ni dulu. Berikutnya baru kafan dengan kain putih lah. Kerana Nabi SAW suka banyak pakaiannya putih. Dan Nabi kata, dan itu juga dikapankan mayat. Putih. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya ba'da mautihi, rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr, adalah Abu Bakr radhiyallahu an, qabbala an-nabiyya, mencium Nabi, qabbala an-nabiyya ba'da mautihi, setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Maka daripada hadis ini juga macam kita sebut tadi, boleh tengok wajah mayat. So boleh tengok wajah mayat. Jawazu taqbilil mayyit liman yajuzu lahu taqbilahu. Harus untuk mencium mayat bagi orang yang harus menciumnya waktu hidupnya. Maksudnya orang yang harus keluarga lah. Suami, isteri, mak, anak, bapa, mak, bapa, nenek dan sebagainya lah. Hak-hak boleh kita cium waktu hak hidup, hak tu jugalah hak boleh. Jangan tiba-tiba orang perempuan, anak dara orang mati, kita datang kita cium. Jangan. Sejawazu taqbil, harus cium liman yajuzu, bagi orang yang harus menciumnya fi halal hayat, dalam keadaan waktu dia hidup dulu. Wan nazaru ila wajhihi, dan melihat ke wajah mayat. Yang kedua, syiddatu mahabbati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabatahu inda wafatihi, dan juga begitu bersangatan sayangnya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa thabatahu inda wafatihi, dan Abu Bakar kita tahu Abu Bakar ni satu orang yang berjiwa lembut. Abu Bakar satu orang yang berjiwa lembut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana Nabi menyuruh Aisyah suruh Abu Bakar mengimamkan salat ketika mana Nabi sedang sakit, maka Aisyah kata bapa dia tu hatinya lembut sangat. Baca satgi menangis, baca satgi menangis. Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Berikutnya Aisyah sebut benda yang sama. Kali tiga suruh Abu Bakar jadi imam. Maka Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar hatinya lembut. Dia tak macam Umar.
Umar agak keras, Umar agak tegas. Abu Bakar bukan maksud tak tegas. Tapi dia taklah karakternya macam Umar. Abu Bakar tak tegas ke itu, dia memerangi orang murtad. Kan? Tidaklah maksud lembut jiwa tu sampai tak boleh nak buat apa. So dia memerangi orang murtad. Dia memerangi orang yang tak bayar zakat. Yang pada awalnya Umar radhiyallahu anhu tak bersetuju untuk memerangi orang yang tak bayar zakat. Abu Bakar kata, aku akan perang. Dan aku tidak membezakan orang yang orang yang solat dengan orang yang tak bayar zakat. Maksud tak beza, maksud sama. Siapa tak solat kufur, siapa tak bayar zakat pun kufur. Abu Bakar faham demikian. Omar kata, dia kan Islam, mana boleh perang. So bila Abu Bakar dah bagi tahu, tak ada beza. Rukun Islam hak 5 tu, hak 5 kena buat. So kalau salah satunya ingkar, runtuh Islam. Maka akhirnya Abu Bakar setuju. Betul Abu Bakar lebih faham. Pada kematian Nabi SAW, maka Omar pula tak boleh tahan. Siapa hak yang kata Nabi hak wafat, aku penggal kembali dia. Omar yang tegas ni, orang yang apa orang kata keras. Bila kematian Rasulullah, dia pada mulanya no. Siapa kata Nabi wafat, maka aku penggal kembali dia. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu yang lembut jiwa itu bagi peringatan pula. Siapa hak yang menyembah Tuhan, maka dia Allah itu maha hidup dan tidak mati. Siapa hak menyembah Muhammad, fa inna Muhammad qad mat. Muhammad telah pun mati. Siapa hak menyembah Tuhan, Tuhan tak mati. Hayyun, maha hidup. Fi fawqa sab'a samawat, di atas 7 langit, dan tidak mati. Siapa hak menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad dah mati dah. Baru Umar tenang pula. Maka terima keadaan. So Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi wafat, dia cium, dia tengok Nabi. Wasabatu inda wafatihi, dan dia satu orang sabat, satu orang yang boleh tahan. Maksudnya terimalah apa yang berlaku. Ma'annahu asyaddu sahabatu musibatan biwafatihi. Walaupun sepatutnya yang lebih terkesan dengan kewafatan Nabi itu Abu Bakar lah. Kan? Qala kathir min al-mu'arrikhin inna sababu wafati Abi Bakr. Sehingga sebahagian para mu'arrikh, para ahli sejarah menyatakan sehingga sebab kewafatan Abu Bakar itu adalah rentetan daripada kesedihan dia dengan kewafatan Nabi. Wallahu a'lam. Dan juga kisah Abu Bakar waktu kewafatan Nabi dan sahabatnya itu, dan tenangnya Abu Bakar dalam menghadapi kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memberikan ketenangan kepada orang Islam. So sunnahnya macam kita sebut tadi, boleh tengok wajah mayat. Bagi orang yang tak boleh tahan, maksudnya kalau tengok saat kena meraung ke apa, tak payahlah. Sebab itu tak dibenarkan sebahagian para ulama perempuan pergi banyak ziarah kubur. Adakah perempuan tak boleh ziarah kubur? Perempuan boleh ziarah kubur. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, pada malam hari dia mencari Nabi. Nabi tak ada sebelah dia. Nabi pergi Baqi'. Bila Nabi balik, dia buat tidur. Aisyah. Nabi kata, Aisyah, Allah kin salam, pergi kubur. Pergi ziarah kubur. Malam. Pergi ziarah kubur. Aisyah kata, nak cakap apa? Ziarah kubur nak buat apa? Nabi kata, quli assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nabi ajar doa assalamualaikum, bagi salam kepada penghuni kubur dan doakan kepada orang mati. So maksudnya perempuan boleh ziarah kubur. Kerana Nabi suruh Aisyah pergi ziarah kubur. Malam hari lagi. Boleh tak ziarah kubur malam? Boleh. Boleh tak tanam mayat malam? Boleh. Yang orang tutup kubur tu sebab orang buat merepek. Kunci kubur tu malam tu sebab orang buat syirik, orang buat khurafat. So boleh ziarah kubur, siang boleh, malam boleh dan sebagainya.
tinggal. So jangan menangis. Jangan menangis. Mayat terseksa dibuka. Hadis kata dibuka dengan menangisnya hak dia punya anak ataupun warisnya ataupun orang yang hidup kepada orang yang mati. Maka mungkin dia faham gitulah. Menangis. So menangis hadis tu maksud buka kan. Tu bukan menangis. Menangis boleh sebab Nabi pun menangis tak? Nabi menangis ketika mana Ibrahim meninggal. Anak dia meninggal pun Nabi menangis. Tak ada pula gaduh kena okey lap dulu baru cium mayat. Oh, jangan bagi kena air mata tu kalau kena kat mayat tu tersiksa. Salah pemahaman tu salah. So boleh menangis, tak ada masalah. Yang tak boleh meratap. Hadis tu maksudnya meratap. So kita ambil hadis-hadis yang lain yang berkenaan larangan daripada meratapi mayat. So itu maksud dia. Had yang meratap mayat, maka mayat itu diseksa dengan ratapan ahli keluarganya kepadanya. Ataupun orang hidup kepadanya meratap, maka mayat kena seksa. Kenapa pula mayat kena seksa? Orang atas yang meratap. Sehingga hadis ni dipertikai ataupun ditanya juga oleh Aisyah. Kenapa apa hal? Kenapa pula orang hak mati hak kena azab? Maka para ulama menghimpunkan dalil dan sebagainya. Kalau sekiranya dia tidak mengajarkan ahli keluarganya haram ratap tu. Dia tak pernah mengajar ahli keluarganya bila dia mati esok jangan meratap. Ini perbuatan jahiliah. Sekian. Maka kalau dia tak mengajar orang hak yang ditinggalkan itu haramnya meratap, dia kena. Itu yang para ulama sebutlah. Nak menggabungkan antara dalil-dalil. So dia diazab oleh kerana ratapan ahli keluarganya kalau dia itu tidak mengingatkan ahli keluarganya haram meratap. Tapi dia dah ingatkan dah. Esok aku mati, jangan ratap, ini semua perbuatan jahiliah. Tulis lagi wasiat, jangan meratap. Jangan gini. Meratap juga. Dia tak kena. Sebab dia telah bagi peringatan. Jangan. Tiba-tiba buat juga, dia pergi upah. Orang menangis. Ada tak orang Melayu buat upah menangis? Tak tahulah, ada ke tak ada kan. Kalau hak yang bukan Melayu ada dia buat. So dia pergi bayar hak orang menangis, tolong menangis. Ada juga pekerjaan macam tu tak. So kira pelakon 200, susah nak dapat tu. Tak boleh nangis, botengnya bawang. Panggil pelakon hak yang hebat sekali lah. Lagi banyak menangis, lagi banyak kot bayarannya. So kalau dia upah, itu juga masuk. Kalau ada orang Islam buat perangai macam tu lah. Dia pergi pakat-pakat, dia pergi upah-upah ni, kau menangis lah nanti aku ni. Dia kena azab. So ni kena azab. Yang tak kena azab, kalau dia telah ingatkan kepada ahli keluarga, jangan meratap dia, maka ratap juga. Maka dia tak kena lah sebab dia telah memperingatkan ahli keluarganya jangan meratap kematian dia. Apa maksud meratap? Meratap bukan menangis ya. Meratap bukan menangis. Meratap adalah suatu perbuatan yang menunjukkan tidak terima benda tu. Sama ada percakapan atau perbuatan. So percakapan dia kata, kenapalah engkau yang pergi, patutnya aku yang mati dulu. Dia kata celaka punya doktor. Macam je lah. Ataupun dia tak cakap, dia ambil dia baling ke dinding. Hak tu yang kita nak elakkan tu.
Tiba-tiba datang pula bini kedua dah. Elok mati ya. So, percakapan yang macam tadi tu, atau perbuatan yang menunjukkan tidak redha, ataupun yang menunjukkan something yang dia tak mau benda tu. Tapi kalau menangis, tak apa, sebab menangis rahmat Tuhan. Kan? Kenapa kita menangis? Sebab kita sayang kat dia. Kenapa kita menangis? Sebab Allah Ta'ala telah menjadikan kita ni berkasih sayang antara satu sama lain, terutamanya family. So, bila menangis, maka itu rahmat Tuhan. Nabi menangis kepada Ibrahim. Sehingga sahabat pun cakap kan, wahai Rasulullah, kau pun menangis. Kan? So, Nabi kata, itu rahmat Tuhan. So, menangis adalah rahmat. Menangis adalah suatu cara yang Allah Ta'ala jadikan untuk release tension. Untuk meriliskan apa yang kita rasa, bebanan yang kita rasa tu menangis. So, menangislah. Kan? Kerana tak semua benda boleh kita dapat dengan bersukaria. Tak semua benda boleh kita selesaikan dengan bersukaria. Ada benda dalam kehidupan kita ni, dia selesai dengan menangis. Sebab tu bila ada orang yang menangis, kita kata, engkau ni tengoklah, tak kuat. Kuatkanlah diri. Apa ni menangis? Kau lelaki menangis. Allah, tak gentleman. Dah kenapa? Kalau tak menangis, tak nama manusia lah. Kalau tak menangis, tak nama manusia. So, tak kira lah lelaki pun menangis, apa masalahnya? So, Allah Ta'ala dengan rahmat dia menjadikan menangis itu adalah salah satu cara untuk kita merasa tenang. So, bila dia depression ke ataupun dia tertekan dengan kehidupan dan sebagainya, menangislah. Apa masalahnya? So, dia punya bapa meninggal, mak dia meninggal, menangislah. Tak ada masalah, menangislah. Kerana dengan menangis itu akan meriliskan kita punya perasaan. Kalau kita kat Malaysia bagi tisu kan. Bagi tisu kan. Tak apalah, itu adat kita kan. Kalau tak bagi tisu lagi, habis basah pula kan. Tapi kalau certain orang dia kata bila menangis jangan bagi tisu. Sebab kalau kita bagi tisu tu seolah-olah kita begitu, jangan menangis. Jangan menangis. So kalau kita belajar counselling ke apa, psikologi, sebahagian kata jangan bagi tisu. Kerana kalau kita bagi tisu seolah-olah kita nak suruh dia stop menangis. Tapi saya rasa mungkin itu adat lah, adat. Macam kita sebut tadi ya. Bukan maksudnya bila kita bagi tisu kita suruh dia stop nangis. Yalah, lap lah daripada rambu habis basah. Sekejap lagi lap lah. Sekejap lagi make up habis hilang. So, lap lah, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya menangis. Menangislah. So, menangis banyak sebab. Tertekan, sebab hatta orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala menangislah. Kerana para ulama sebut hatta taubat kepada Allah Ta'ala, dia tidak mengungkapkan, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah aku telah banyak dosa. Tak. Dia tak ungkapkan apa-apa, tapi dia menangis. Dan dia menangis disebabkan dosa yang dia buat. Dia tak sebut pun, tapi dia menangis disebabkan dosa yang dia buat dan dia nadam, menyesal. Maka para ulama sebut itu adalah taubat. Itu adalah taubat. Dan rasa menyesal itu pun taubat. Kerana apa makna taubat? Taubat adalah menyesal. At-taubatu an-nadamu. Taubat adalah nadam. Nadam ni maksudnya apa tadi? Penyesalan. So, satu orang yang merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan, walau dia tak ungkapkan dengan perkataan, maka itu adalah taubat. Itu adalah taubat. Maka apatah lagi hadis yang air mata yang keluar disebabkan mengenang dosa yang dia lakukan, memadamkan api neraka tak? So, Allah Ta'ala jadikan menangis adalah satu nikmat. Menangis adalah satu nikmat. Menangis adalah lambang kepada jiwa yang lembut. Kerana orang yang keras hati tidak menangis. Orang yang keras hati dia tidak menangis. Orang yang lembut hatinya dia akan menangis.
So, kalau kita tak menangis, ada something wrong dekat situ. Ada something wrong yang berlaku kat dia, sama ada dari sudut mental dan sebagainya. So, itu cara bagaimana Allah Ta'ala dengan rahmat dia, maka Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut adalah rahmat. Nabi menyatakan itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu baru satu rahmat yang Allah bagi. Itu baru satu. Berapa rahmat Allah ada? Ya? 100 illa wahidah tak? Hak satu tu yang dibagi kepada makhluk-makhluk. Sehingga binatang mak binatang yang rahmat kepada anak dia, sehingga mak burung hak bagi makanan kepada burung, itu adalah salah satu daripada satu rahmat yang Allah bagi kepada makhluk tu. Satu aja. Hak lain semua di sisi Allah Ta'ala. Itu baru satu. So itu Allah Ta'ala. Maha rahmat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه. Dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, nafsul mu'min, jiwa orang mukmin itu mu'allaqatun, digantung, bidainihi, dengan hutangnya, hatta, sehinggalah dilangsaikan. Sehingga dilangsaikan. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hasanah. Ini satu lagi keadaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang dain, hutang. Dosa yang lain banyak juga. Dosa hak lain banyak juga, tapi satu-satunya yang Nabi kata hak dia punya nyawa ataupun jiwa orang mukmin tergantung sehingga dia punya hutang selesai, menunjukkan hutang juga adalah besar. Di banyak-banyak dosa hak lain dain, yang Nabi sebut dain, kerana dain ini adalah yang melibatkan manusia. Dia melibatkan manusia. Dalil juga menunjukkan bahawasanya hukukul adamiyin, hak-hak manusia itu besar. Hak-hak manusia juga besar. Dalilnya hadis inilah. Bagaimana besarnya itu? Sehingga mayat seseorang itu tergantung, selagi mana masih terhutang dengan makhluk, terhutang dengan orang, dan dia tak bayar lagi, kemudian meninggal. Dan juga para ulama sebut hikmah hak manusia itu, dia kata ala syuhi wa adamis samah fiha. Hikmah hak-hak manusia itu dibina di atas syuh, kedikut, ala syuhi wa adamis samah, dan tidak ada kemaafan. Al-aslu, asal kepada hak manusia ni, dia dibina di atas tak ada maaf. Maksudnya apa-apa pun you kena selesaikan. Maksud selagi dia tak maafkan, tak ada maaf bagimu. Tu maksud dia. Selagi kita ada hutang dengan orang, hutang tu belum selesai. Sebab tu ada kantarah. Sebab tu ada kantarah hari akhirat besok. Dah lepas titian sirat belum selesai lagi rupanya. Titian sirat baru kita dengan isu masalah dengan diri kita sendiri. Dosa-dosa kita. Naik titian sirat, yang kita berdepan itu dengan dosa-dosa kita. Fiha kalalib. Dekat atas titian sirat ada kalalib. Kalalib ni cangkuk. Ada orang yang terguris dengan cangkuk, serap. Sikit je kena. Lepas, tapi kena. Ada orang yang cekrek, gerap, jatuh bawah. Terus. Bawah tu neraka. So tu kalalib. Itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Yang itu juga bergantunglah. Jika Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Dan jika Allah tidak ampun, dia kena azab lah. Dan jika dia mukmin, jika dia diazab dalam neraka, dia tidak kekal lah dalam neraka selagi mana adalah ilaha illallah. Akidah kita berapa kali kita ulang, akidah kita orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, urusannya kepada Allah.
Dekat dunia dia asi. Dekat dunia dia Muslim bermaksiat. Hari akhirat urusannya kepada Allah, kita tak tahu. Boleh jadi Allah ampun dia. Boleh jadi Allah tak ampun dia. Dan yang tak ampun tu Allah masuk dalam neraka lah. Dan bila masuk dalam neraka, dia still ada akidah la ilaha illallah, dia masih selamat sehinggalah selesai. Kemudian baru dia bawa keluar daripada neraka lah. Tapi manusia berikutnya, lepas dah habis titian sirat, ada qantarah. Qantarah ni untuk menyelesaikan masalah kita dengan manusia. Di situ datang hadis yang muflis tu. Nabi tanya kepada para sahabat, adakah kamu tahu orang yang muflis? Sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Yang kami faham orang muflis ni adalah orang yang dah tak ada harta bagi dia dah. Muflis. Nabi kata orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari akhirat dengan banyak pahala. Dengan banyak pahala. Tapi waktu dunia dulu dia mengata orang ni, dia buat jahat dengan orang ni, dia buat zalim dengan orang ni. Maka pada hari akhirat besok, kawan ni menuntut pada hari akhirat besok, dulu kau ada jahat dengan aku kan? Pada waktu itu, dulu kau bagi pelempang kat aku kan? Pada waktu itu, aku tak nak pelempang dah, aku nak pahala kau, main sini. So, pahala kita diberi kepada orang kita buat jahat tu. Bukan dibalas. Ni kepada bapak kau, ni kepada bapak aku. Nah. So, dah tak ada lah. Tak ada, orang tak mau dah. Aku tak mau lah, aku nak pahala. Sebab orang nak pahala waktu tu. Sebab itulah yang menentukan dia syurga dan neraka, itu je. Maka orang nak pahala. Datang lagi orang nuntut, dulu kau ngutuk aku. Dah habis bagi, punya banyak dia buat jahat dengan orang. Maka orang menuntut. Sehingga habis pahala dia. Pahala dia bagi, sampai habis tinggal dosa je. Ada lagi yang menuntut lagi, dulu kau buat jahat dengan aku, kau zalim aku dan sebagainya, pahala tak ada dah nak bagi. Maka dosa kawan tu bagi kat dia. Orang nak buat kelas, dia tahan-tahan. Yang report-report tu lah tak? Jawablah di hadapan Allah Ta'ala besok tak? Menghalang orang daripada jalan Allah Ta'ala ni. Duk jangan suka sangat duk baca ayat Quran tak faham. Dia baca tentang kafir musyrikun Quraisy yang yasudduna an sabilillah, yang menghalang dari jalan Tuhan. Al-Quran tu memang dia cerita tentang orang kafir tak? Orang kafir dia menahan orang daripada jalan Tuhan. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah diambil dengan keumuman ayat. Maka kalau kita orang Islam juga buat perangai yang sama, menutup orang daripada jalan orang kepada agama. Jawablah. So jawab. Kami terpaksalah mengikut arahan. Tak apalah. Jangan jadi pula Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan, dulu kami kat dunia ni, hak yang menyesatkan kami ni bos-bos kami ni lah ni. Yang menyesatkan kami ni ustaz-ustaz ni lah. Fa'adalluna as-sabil, kami jadi sesat disebabkan mereka ni. Bukan lepas, kena juga, engkau kena. Tapi engkau ada satu peruntukan undang-undang untuk minta ke Allah bagi mereka 2 kali ganda. Rabbana atihim di'faini minal azab. Wahai Tuhan, oleh kerana kami ni dah kena ni, dan kami ni disebabkan ni pok-pok ni yang duk bawa kami ni, pemimpin-pemimpin kami ni, maka wahai Tuhan, bagi mereka ni 2 kali ganda azab. Bagi mereka 2 kali ganda azab, wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar sekali. So kalau rasa bangga sangat nak jadi bos, bawa orang ke jalan kesesatan, pengikut akan doakan kita ni 2 kali ganda azab. Ditambah dengan laknat Allah yang besar. So jangan suka-sukalah teringin nak jadi ustaz sangat. Nak jadi ustaz, bawa kepada benda sesat, mampu kita. Bawa benda yang orang suka je.
Ya orang tak suka tak apalah. Hak ni jangan ni berbuang. Yang ni je orang suka, aku cakap yang ni je lah. Hati-hatilah. Kan? So kalau tak mampu nak cakap, baik jadi yang dengar je lah. Yang dengar ni pun kena juga nanti. Kalau menyokong tak? Kalau menyokong. So balik kepada hak yang tadi. Muflis kita hari akhirat besok disebabkan jahat dengan orang. Sebab tu suruh minta maaf dengan orang. Maafkanlah orang. Bukan, minta maaf dengan orang. Bila kita buat jahat, minta maaf. Bila kita buat jahat, minta maaf dan sebagainya. Yang kita pun maafkanlah orang. Maafkanlah orang. Utang dia kena bayar. Adakah orang yang ada masalah ni, macam nak cakap, kita tak tahu, wallahualam kan. Urusan tu urusan ghaib. Tapi kita pun tak tahu. Adakah kita, wallahualam, mungkin pada hari akhirat besok, elok dah boleh hak kita pergi awal dah masuk hak ni. Tiba-tiba hak kita dengan orang kita tak selesai sebab kita nak menuntut lagi tu. Wallahualam lah macam mana itu urusan Allah Ta'ala lah. So entah-entah kita pula kena tunggu pula sekali hak yang buat jahat dengan kita tu. Wallahualam. Yang pentingnya maafkan orang. Yang penting maafkan orang. Dan maafkan orang ni pahalanya besar sekali. Sebab tu Allah bagi pahala yang besar kepada orang yang memaafkan orang. Sebab tak semua orang boleh memaafkan orang. Tak semua orang boleh ada kekuatan nak memaafkan orang. Sebab itu manusia. Manusia dia Allah Ta'ala cipta macam tu. So tak semua orang yang berjiwa besar. Tak semua orang yang suka memaafkan orang. Mungkin reflection lah. Benda yang patut kita muhasabah. Kita tak suka memaafkan orang. Adakah kita lepas daripada tidak menyakiti itu orang? So fikirkanlah diri sendiri dulu, baru fikir orang lain. Iyalah. Hutang, tambah kita pula memang tak berapa nak kaya. Kawan tu pula dah sampai mati, hutang ni tak bayar-bayar. Maka walinya atau warisnya kena bayar. Warisnya kena bayar untuk dia. Sekiranya masih belum terbayar, maka dia punya nyawa tu masih lagi tergantung disebabkan hutang tadi tu. So sebab tu orang buat pengumuman dah. Apa-apa saja yang ada hutang dan sebagainya. Tapi dia cakap tu dalam masjid tu aja. Kawan dia tak rata-rata yang dia berhutang. Itu belum lagi hutang dan menipu. Hutang, scammers. Hutang, sudahnya lingkup. Hutang orang kata nak bayar, tapi tak bayar-bayar. Susah, sudahnya. Tak nak cakap. So siapa yang ada hutang kena bayar. Siapa yang ada hutang, ingatkan kepada waris. Ini hutangku, ni hutangku, ni hutangku, ni hutang. Beritahu kepada waris, ini hutang-hutang yang belum dilangsaikan lagi. Kerana kalau tak bayar, hak kita, hak gantung. Nabi SAW tidak menyolatkan mayat orang yang masih ada hutang. Sehingga ada orang lain, contoh sahabat lain yang mengoffer untuk bayarkan kepadanya, baru Nabi salatkan mayatnya. Jika sekiranya dia ada hutang dan tak ada siapa yang bayar lagi, Nabi tidak salatkan mayatnya. Nabi kata, salatlah kepada saudara kamu ni. Nabi suruh orang lain salat. Nabi suruh sahabat lain salatkan hak mayat yang ada hutang ni tadi. Nabi tidak salatkan.
Itu juga ada satu benda yang nak bagi tahu berat. Benda tu adalah berat. Yang kedua, daripada hadis ini, Nabi tidak salatkan orang yang masih ada hutang. Juga para ulama menyatakan, begitu juga orang-orang alim, orang-orang yang ada pengaruh, orang-orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, terutamanya yang ada kedudukan dalam agama, maka mereka tidak menyolatkan jenazah fasik ataupun jenazah orang yang zahirnya teruk. Contoh, dalam kampung itu, dia inilah mamat scammers. Suka scam orang. Matilah mayat dia ni. Tuan guru kampung tu, hak yang paling berpengaruh sekali, tidak salatkan mayat dia. Maka suruhlah ustaz hak yang lain salatkan. Ataupun imam masjid sajalah. Aku imam, aku ada hal sikit, aku tak nak sembahyang. Sebagai taubihan, sebagai suatu pengajaran kepada orang lain. Bagi orang yang ni lah, bagi orang yang ada pengaruh lah. Kalau setakat imam kampung tak nak sembahyang lah, tak pergi lah kau. Banyak lagi orang lain yang boleh sembahyang. So dia ulama besar dekat tempat tu. So bila ada mayat-mayat yang tak berapa nak elok ni, maka dia tak salatkan jenazahnya. Maka begitu juga diambil daripada hadis Nabi SAW tidak solat atas jenazah yang tidak bayar hutang. Ataupun yang masih ada hutang sehingga hutangnya selesai. Kalau sekiranya hutangnya dah selesai, baru Nabi solatkan mayat yang meninggal tu. Ada apa nak tanya? Zaman sekarang, kalau sekiranya ustaz itu tidak salatkan jenazahnya, akan menyebabkan mafsadah, maka salatlah. Jika sekiranya dengan perbuatan syekh tersebut tidak mau salatkan jenazah tersebut, mengundang benda yang buruk pula yang ke depan, ataupun mengundang yatarattabu alaihi al-fasad, dengan dia tidak solatkan jenazah itu menyebabkan bercepera, orang bergaduh dan sebagainya. So dalam keadaan itu, maka orang yang faqih solatkan jenazahnya. Tengok keadaan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada orang biasa boleh solat. Orang biasa boleh solatkan. Orang yang ada pengaruh dari sudut ada kedudukan yang dia tu maksudnya somebody lah. Ya, kalau dia tak solat jenazah ni, orang rasa Allah, tuan guru kita pun tak solat jenazah dia ni. Tengok. Bahaya. Masya Allah, mayat ni disolatkan oleh tuan guru kita. Contohlah. Maksudnya, bagus ya. Bagus ya. Tapi kalau tuan guru tak solatkan jenazah dia, maksudnya mayat ni jenuh lah apa kita kata pada mayat ni. Nak kata apa? Entah. Ustaz tak nak semua solatkan jenazah dia. Imam tanya apa kita kata pada mayat ni, senyap je. Oi, jawab tu. Kau tidak tak boleh bawa mayat ke kubur. Apa? Baik. Yang tu tak sunnah ya. Hal tu mungkin salah faham hadis. Salah faham hadis. Nabi lalu mayat pertama Nabi kita wajabat. Lalu mayat kedua Nabi kita wajabat. Orang tanya, wahai Rasulullah, mayat pertama wajabat, wajib apa dia? Wajib syurga bagi dia, wajib syurga. Lalu mayat kedua wajabat, wajib neraka bagi dia, wajib neraka. Daripada hadis tu orang tanya tu, apa kita kata pada mayat ni? Baik. Apa kita kata pada mayat ni? Baik. 3 kali pula tu. Dah lah kawan tu duk scam orang. Duk scam orang. Duk tahan-tahan, duk gam ustaz-ustaz nak berceramah. Apa kita kata pada mayat ni? Mampu yang kau.
So itu bukan caranya. Hak yang betulnya adalah pujian-pujian orang tanpa disuruh. Itu maksud dia. Mayat ni meninggal dah. Orang duk bercakap tentang kebaikan dia. Jumpa ni, Allah bagusnya dia ni, dia gini. Jumpa orang ni pun orang kata, dulu, tak pernah sakit hati orang lah dia ni. Jumpa orang ni kata, sebaik-baik manusia lah kat kampung kita ni. Itu maksud dia. Maka dia kalau dah habis semua, syahadahkan dia macam tu, wajibat baginya syurga lah. Tapi, aku tak mau cakap lah, elok lah. Selamat kampung kita. Dah bertahun-tahun dah kita duk menderita dengan mamat ni. Mati dia, Alhamdulillah. Ni bahaya lah. Ni bahaya. Ya. Nabi kata mustarahun mustarih. Ada mayat-mayat yang mustarah. Ada yang, makhluk lain rehat daripadanya. Dia rehat daripada buat kejahatan orang, dan makhluk lain rehat daripada kejahatan dia. Ni orang-orang fasik, orang-orang zalim. So kalau dia mati, memang orang semua rehat. Rahmat, rehatlah daripada kena jahat dia ni, daripada kezaliman dia ni. So itu semua orang tahulah. Tak payah tanya. Baru kita kata pada mayat ni, bukan. Maksudnya orang pun tak suka. Imam kena tanyalah sebab itu prosedur. Tak boleh skip. Nanti kita sambung tentang berikutnya hadis mandi mayat.